Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulakan zikir munajat seperti biasa. Istighfar, Fatihah dan seterusnya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي
الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي
Ya Qayyum Allah Hayy, 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 Ya Qayyum Allah Hayyun Daim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asma'ul Husna. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami, ya Allah, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, 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 Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung. Peliharalah, lindungilah, dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abdi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan, agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin,
يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Karena itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata
tanpa pertolongan atau rahmat daripadamu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah, eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini, tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar, penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam, lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu, hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restui dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami di atas musuh-Mu.
Menangkanlah kami di atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjing kepada mereka. Ya Allah yang maha maksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka, ya Allah, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita teruskan. Oke, bunda-bunda yang dikasihi, yang disayangi, dan kawan-kawan dari sebelah sana yang juga dihormati dan dikasihi. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita menghayati, untuk sama-sama kita berkongsi, untuk memahami ayat Al-Kursi yang ada di dalam suratul Baqarah. Hari ini kita akan baca muka surat berapa? 27. 27. Tujuh, 28 dah kan? 28 bagi atas. Ambil yang keempat balik Ustazah. Yang keempat lah. Mandalladzi, kita naik pada situ baliklah. Sama tu. Mandalladzi. Okey, tentang pengertian syafaat. Empat. Ayat yang keempat hari ini. Ayat yang jangan lupa ayat kedua, ketiga yang sudah kita sama-sama mengetahui tentang tafsirannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hari ini man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ingat ya, berapa Asmaul Husna yang sudah kita huraikan? Nama Allah. Namanya yang kedua Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita tahu maknanya Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha Hidup, yang Maha Hidup. Hayyu Maha Allah Hidup. yang Maha Hidup. Maha berdiri sendiri. Ya, Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri dan terus menguruskan umatnya. Terus meneruskan makhluk dia. Maha berdiri sendiri dan terus menguruskan makhluk. Umatnya. Bila kita sebut Allah, apa dia, hendaklah kita ingat dalam hati kita, Allah itu ada, Allah itu wujud. Allah itu akan memberi balasan kepada kita di akhirat nanti dengan apa perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini. Nah, ingat macam tu. Bila kita baca Allah la ilaha illallah, Allah akan balas aku ni seesok hari kiamat. Apa aku buat di dunia ni Allah.
akan balas. Makna Allah itu ada. Allah itu ada. Al-Hayyu yang maha hidup. Allah tu maha hidup. Allah tu tak mati. Kita yang mati. Bila kata Allah maha hidup, apa? Nak mengatakan apa di situ? Tak itu. Menyatakan bahawa hidup Allah itu adalah kekal. Sebagai kita, manusia ini kita kena ingat kita hendaklah berusaha menghidupkan hati dan fikiran. Allah hidup, Allah maha hidup, baka. Tapi kita ambil daripada cerminan daripada sifat Allah itu, kita ni hendaklah menghidupkan hati dan fikiran agar tidak mati. Tidak berfungsi. Untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Hati kita ni kena hidup. Fikir tentang kebesaran Allah. Al-Hayy. Dan Al-Qayyum lah. Apa yang cerminan bagi kita, yang boleh kita dapat daripada perkataan Al-Qayyum ini, maha hidup yang maha berdiri sendiri dan meneruskan. Mentadbir makhluknya. Makna Al-Qayyum ialah hendaklah kita berusaha mengetahui dan menghayati kekuasaan Allah. Berusaha mengetahui dan menghayati kekuasaan Allah atas dirinya dan atas alam semuanya. Berusaha mengetahui dan menghayati kekuasaan Allah. Kita ini berusaha untuk menghayati dan mengetahui kekuasaan Allah atas dirinya dan atas alam sejagat ini. Okey. Itu ketiga tu. Maknanya kita hendaklah faham betul Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian kita dalam ayat kedua kita faham bahasanya Allah tidak sinah, tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan memanglah sifat yang layak bagi Allah. Dan memang sifat itu pula memang layak bagi manusia. Kita mengantuk, kita tidur, kita lalai. Dan ayat ketiga iaitu nak menyatakan tentang Allah memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang di antara keduanya. Okey, kita pergi kepada yang keempat. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Surat 37. Siapakah? Siapakah yang dapat memberi syafa'ah di sisi Allah? Siapakah yang dapat memberi syafa'ah di sisi Allah? Siapa? Tidak ada yang dapat memberi syafa'ah melainkan dengan izinnya. Illa biizni. Semua dalam ayat ni kita faham. Kita faham makna dia man. Siapakah? Manza tu. Siapakah? Allazi yang yashfa'u. Syafa'ah yashfa'u. Memang kita boleh faham dah usahanya perkataan yashfa'u tu dengan arti syafa'ah lah. Dapat memberi syafa'ah. Indahu. Di sisi Allah. Illa biizni. Tanpa izinnya. Melainkan dengan izin Allah. Perkataan man. Siapa? Ialah kata nama mengandungi pertanyaan. Mengandungi pertanyaan. Siapa? Kata nama yang mengandungi pertanyaan dan penggunaan yang diharapkan dalam pertanyaan yang ada dalam ayat di atas ialah untuk menyatakan penafian, penyangkalan bahawa tiada seorang pun dapat memberi syafaat sebagai bukti ungkapan pengesahan berikutnya ialah perkataan illa biizni, tanpa izinnya, melainkan dengan izinnya. Apabila penafian itu berbentuk pertanyaan, maka pertanyaannya tertanam
dalam maksud yang mencabar. Apa maksud dia? Seolah-olah pertanyaan di sini yang mencabar. Allah dikatakan tak ada siapa yang boleh memberi syafaat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun tak boleh beri syafaat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam kata mencabar tu, seolah kan kita kalau siapa yang boleh beri syafaat? Tak ada siapa yang boleh beri syafaat melainkan Allah. Pertanyaan di situ mengandungi apa dia kata? Dalam bentuk pertanyaan kata nama dengan maksud mencabar. Siapa yang boleh syafaat? Siapa boleh beri syafaat di sisi Allah? Melainkan dengan izin Allah, kan? Jadi itulah makna ayat ini. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Mungkin dalam segi syafaat ini huraiannya agak panjang sedikit ya. Kita lihat tentang pengertian syafaat. Asal perkataannya shin, rootnya shin, fa, ain. Syafa'ah. Rootnya root kepada perkataan syafa'ah tu shin, fa, ain. Syafa'ah asalnya. Dia punya mufrad. Syafa'ah. Dalam fi'il madhi dia. Mengenai firman Allah yashfa'u iaitu syafaat, ketahuilah bahawa secara bahasa istilah syafa'ah bermaksud membuat nombor genap dan yang ganjil. Dia ada dua makna lah di sini. Syafa'ah arti mana? Arti nombor yang genap dan yang ganjil. Kita tengok dalam Al-Quran ada dalam Al-Quran dalam surah yang ada wasyafa'i wal wat. Sebelum tu apa? Sebelum tu ayat apa? Wal fajri walayalin ash. Wal fajri walayalin ash wasyafa'i wal wat. Suratul Fajr. Wal fajri walayalin ash. Allah bersumpah dengan demi fajar dan demi malam 10 malam. Wasyafa'i wal wat, demi wasyafa'i wal wat, demi yang genap, ya syafa'i dan yang ganjil. Wat witir tu yang ganjil kan. Wasyafa'i wal wat. Kalau kita lihat dalam dalam surah Al-Fajr ada tafsirannya. Jadi di situ makna dalam ayat itu makna dia yang genap dan yang ganjil, wat. Kemudian secara tradisi itu mengenai ayat itu dari segi bahasa dari segi bahasa syaf' wal wat, syaf' itu dengan makna genap, watri ganjil. Dan itu dari segi bahasa. Dari segi tradisi, dari segi maksudnya yang sebenar ialah apa? Dimaksudkan penyerahan, petition, syafaat. Penyerahan, petition, yang syafaat, pertolongan. Syafaat atau pertolongan dari seorang kepada yang lain. Dengan tujuan memberi manfaat atau menyelamatkannya daripada bahaya. Ini syafaat yang akan kita bincangkan di dalam ayat ini. Man zallazi yashfa'u, siapa yang boleh memberi pertolongan, siapa yang boleh memberi syafaat, melainkan tidak siapa melainkan Allah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Siapa pun tak boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah. Walaupun dengan Rasulnya sendiri. Makna Allah akan beri izin kepada Rasulnya. Okey, kita lihat lagi makna dia. Dengan demikian, syafaah Nabi untuk ahlul mauqif,
Dengan demikian syafaah Nabi untuk ahlul mauqif. Kita tengok di bawah ahlul mauqif, siapa ahlul mauqif? Ceritanya kalau nak ikutkan tentang ahlul mauqif, ceritanya panjang lebar. Bagaimana keadaan manusia yang duduk di padang mahsyar. Ahlul mauqif tu yang duduk di padang mahsyar. Ahlul mauqif. Untuk ahlul mauqif, selepas kebimbangan dan tekanan yang menimpa mereka dan yang mana mereka tidak tertahan lagi, menunggunya merupakan pertolongan untuk melepaskan diri mereka dari bahaya. Di pihak yang lain, syafaah Nabi untuk ahlul jannah untuk memasuki jannah bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Jadi syafaat ni ada, pertama itu syafaah Nabi kita kepada ahlul mauqif, pada orang yang duduk di padang mahsyar. Kan kita ni nanti bila berlaku kiamat, selepas tiupan pertama, kita semua duduk apa? Kita duduk apa ni? Macam kita terkejut kan? Terkejut. Terhoyong-hayang ke sana, ke sini, ke sana. Kita duduk macam tu beribu-ribu tahun. Lepas tu, tiupan kedua, baru mati. Tiupan kedua, lepas kita duduk oyong-hayang tu. Lepas tu baru mati. Dia panggil apa? Nafkhatul faza' yang pertama. Kedua, nafkhatul apa yang kedua? Kita ada 3 tu. Ada 3 nafkhah. Tiupan pertama terkejut. Tiupan kedua mati. Ketiga bangun. Kedua mati kan? Dan ketiga apa ni? Nafkhah, iaitu tiupan untuk dibangunkan semula. Bila bangun semula itulah yang ramai-ramai pakat pergi ke mauqif, ke mahsyar. Itu panggil ahlul mahsyar. Ketika itu kita akan semua pergi duduk di padang mahsyar. Padang mahsyar bukan duduk sekejap. Bukan setahun 2 tahun. Takkan bertahun-tahun lamanya. Jadi bila di padang mahsyar tu pula macam-macam lah yang berlaku kepada ahlul mauqif tu. Ada yang duduk tenang saja. Itu mungkin itu adalah siapa? Itu adalah orang yang beriman lah. Dia tak ada rasa apa. Tapi kalau orang yang banyak buat dosa tu, apa rasa dia? Dia rasa panas. Mana atas kepala dia macam ada ni apa ni, matahari duduk atas ni kepala ni, sejengkal daripada atas kepala. Perasaan dia begitu. Lama, bukan sekejap. Lama, bertahun-tahun. Jadi apabila berlaku begitu, maka apa yang berlaku kepada ahlul mauqif ini, tentu mereka merayu-rayu, siapa ni nak tolong kami. Kalau boleh hisaplah cepat-cepat. Seolah macam kita duduk tunggu kat hospital kan, duduk tunggu orang sebut nombor kita tu, sat tengok dekat apa tu, digital tu, tengok situ, nombor aku tak panggil lagi. Lepas tu terlena bangun tengok, tak panggil lagi. Kan kita rimah kan? Tu hospital je, sekejap je. Mungkin tak sampai hari, tak sampai sehari tunggu. Tapi di mahsyar ni, ya Masya Allah. Kalau boleh satu masa kita ambil untuk kita gambarkan bagaimana mereka orang-orang yang ada di padang mahsyar, yang disebut di sini sebagai ahlul mauqif. Itulah dia katakan, pada hari kebangkitan, dia kata, seluruh manusia, tengok nombor 1, nota kaki. Seluruh manusia dikumpul di padang mahsyar menanti hisab yang akan ditentukan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah berkata, matahari sangat dekat jaraknya kepada manusia sehingga mereka menderita azab dan kepayahan seakan-akan mereka tidak dapat menanggung sama sekali. Tak tertanggung dah. Nabi meminta syafaat kepada Allah. Nak sampai kepada Nabi minta syafaat kepada Allah ni, berlaku beberapa kejadian. Sebelum sampai Rasulullah ni minta syafaat kepada Allah, orang-orang di mauqif itu masing-masing kepada siapa nak minta, kita mintalah. Kalau begitu kita mintalah kepada Nabi Adam,
Tok Nek kita ni, Tok Nek kita ni. Kalau tak kesian kepada kita ni tak sanggup nak duduk tunggu ni. Kalau boleh cepat-cepatlah dijalankan hisab. Pergilah kepada Nabi Adam. Pergi kepada Nabi Adam, ada kan cerita dia kan? Ingat tak cerita dia? Pergi kepada Nabi Adam kata, macam mana aku tak nak minta, aku pun buat salah kat Allah ni, aku malulah nak minta. Apa salah Adam? Kan dia makan. Allah kata jangan dekat pun dekat pokok tu. Dia dekat dan terus Kolbi. makan dengan apa ni, Hawa dia tu. Makan tu salahlah dia dan akhirnya Allah turunkan dia, campakkan dia ke bumi. Kemudian tidak berjaya. Kemudian mungkin Adam kata, pergilah pula kepada Nabi Ibrahim. Pergilah pula kepada Nabi Ibrahim, minta. Macam itulah juga mereka minta supaya dicepatkan. Syafaat, berilah syafaat kepada kami supaya dicepatkan ni hisab ni tak tertahanlah duduk di padang mahsyar ni. Pergi kepada Nabi Ibrahim, itulah juga Nabi Ibrahim, aku tak berupaya untuk nak menolong kamu sebab aku pun ada buat salah kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim kata, pergilah kepada Nabi apa pula? Musa tak? Lepas Ibrahim, Nabi Musa kan? Pergi kepada mula Nabi Nuh pergi kepada Nabi Nuh, lepas tu baru kepada Nabi Ibrahim. Nabi Nuh yang kedua. Mula Adam, Nuh, lepas tu Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim, dia pergi kepada Nabi Musa. Tempat Nabi Musa pergi kepada Nabi Musa pun kata begitu. Aku malulah minta kepada Allah, aku pun buat kesalahan, aku bunuh orang. Ada kan dalam cerita Nabi Musa, dalam kehidupan dia biasa dia tumbuk orang tu, tapi dia ingat tak ada apalah, tumbuk je tapi sampai mati pula orang tu. Jadi dia pun tidak, dia kata dia tak bolehlah nak beri syafaat itu. Pergilah kepada Nabi Isa pula. Nabi Isa pun macam tu jugalah. Akhirnya Nabi Isa pun kata pergilah kepada Nabi Muhammad. Inilah sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meminta syafaat kepada Allah supaya mempercepatkan hisab di kalangan orang-orang di mauqif tu. Akhirnya mereka akan dilepaskan daripada penantian mereka yang lama itu melalui perantaraan syafaat baginda di sisi Allah. Jadi macam mana Rasulullah minta syafaat kepada Allah? Dia pergi, dia sujud di bawah arasy, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, berilah syafaat kepada umatku ya Allah. Minta kepada Allah. Sayangnya Nabi kita kepada kita ni, minta syafaat kepada Allah supaya dipercepatkan hisab. Itu dipanggil asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang besar, yang agung. Sebab permohonan itu meliputi bukan umat dia saja tetapi kepada umat-umat yang lain juga. Jadi syafaatul uzma. Dan begitu juga lah syafaat ini diberi kepada ahlul jannah, iaitu orang-orang yang beriman. Ini dibenarkan mendiami dalam syurga selama-lamanya. Kemudian kita lihat apa yang tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Jadi tak ada siapa yang boleh memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Pemberiannya adalah kauni. Pemberian syafaat itu adalah kauni. Kita tengok apa makna di bawah kauni. Kauni adalah termasuk dalam kehendak Allah, kehendak mutlak Allah yang Maha Kuasa. Kauni. Mutlak. Allah yang mutlak.
mutlak. Allah Maha berkuasa, Maha mulia dan yang sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Itu kauni. Makna kehendak Allah yang mutlak dan kehendak Allah yang sesuai dengan ilmu Allah dan kebijaksanaan Allah. Makhluk, segala keperluannya, hidup, mati, keizinan untuk memberi syafaat dan seterusnya wujud dengan kehendak Allah. Itu makna kauni itu. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Apa saja yang Allah nak akan berlaku. Dia berkehendak bahawa iman dan kafir itu ada. Itu kehendak Allah tu. Dia berkehendak bahawa iman dan kafir itu ada. Meskipun dia suka kepada iman, mencintai iman dan membenci kufur. Di samping itu, hukum syariah, ini al-hukmu syar'iyah yang mengandungi syariat yang diwahyukan, syariah yang dengannya para rasul diutus dan apa yang telah disebutkan dalam kitab-kitab yang diwahyukan. Menurut syariat ini, Allah mencintai orang-orang beriman kepadanya dan tidak mencintai mereka yang melakukan kufur. Namun, umat manusia diberi pilihan untuk beriman atau tidak beriman. Itu yang dikatakan kauni itu. Kauni. Atau tidak beriman. Kita sambung balik tadi. Merupakan hamba Allah yang paling mulia. Pemberiannya adalah kauni, meskipun Muhammad merupakan hamba yang paling mulia dan dikasihi oleh Allah, namun baginda tidak dapat memberi syafaat melainkan dengan pemberian izin terlebih dahulu dari Allah. Rasulullah sendiri pun dengan izin Allah dia dapat syafaat. Baginda akan menerima izin tersebut setelah baginda sujud ke hadirat Allah. Itu selepas yang last tadi, Nabi Isa kata pergilah kepada Muhammad. Mungkin dia boleh beri syafaat. Jadi orang ramai pun pergi memohon kepada Nabi Muhammad. Jadi lepas tu Allah memberi izin tersebut setelah baginda sujud ke hadirat Allah. Ini Rasulullah ni bukan saja dia terus minta, tapi dia sujud dulu kepada Allah, mohon kepada Allah di bawah arasy, ya, seperti yang diceritakan dalam sejarah. Dan memuji Allah, dia sujud ke hadirat Allah dan memuji Allah dengan pujian-pujian dan membesarkan Allah menurut petunjuk Allah pada hari tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah makna dia sujud lama ni, bukan sujud sekejap, lama. Sampai last kali Allah kata irfa' ra'sak. Irfa' ra'sak. Angkatlah kepalamu. Rasulullah sujud tu, betul Allah kata angkatlah kepalamu dan katakanlah waqul yusma washfa tushfa. Washfa tushaffa. Irfa' ra'sak. Angkatlah kepalamu, ni fi'il amar, irfa'. Rafa'a yarfa'u, mana angkat. Irfa' fi'il amar dia. Angkatlah kepalamu dan katakanlah waqul, maka engkau akan didengari. Waqul yusma, engkau didengari. Makna harapan engkau sujud memohon kepada Allah itu Allah dengar. Yusma, didengar. Washfa, berilah syafaat. Makna hendaklah kau Muhammad boleh beri syafaat. Tushaffa, maka syafaatmu akan diterima. Jadi Allah kata washfa, engkau berilah syafaat. Mana Allah berilah dia kepada dia, mana daripada apa ni rahmat Allah, Allah beri kepada dia boleh beri syafaat kepada orang yang hendak diberi syafaat. Telah diketahui umum bahawa tidak ada seorang pun memiliki kedudukan di sisi Allah yang lebih agung daripada kedudukan yang diperolehi oleh Rasulullah, yakni Sayyidina Muhammad. Namun demikian, baginda tidak dapat memberi syafaat kecuali dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Allah. Demikianlah kerana Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi, sempurna kekuasaannya dan haibah. Apa makna haibah? Di bawah, iaitu
suatu sifat yang membangkitkan rasa penghormatan. Kan kita kalau kita tengok seorang tu, kataan ini kita juga ambil kata hebat. Kita Melayu kata hebat, haibah. Arab kata haibah. Kita pandang dia tu kita rasa haibah mana kita nampak dia hebatlah maknanya. Yang apa ni boleh membangkitkan penghormatan, sifat yang boleh membangkitkan penghormatan. Sesungguhnya semakin bertambah kekuasaan seseorang raja itu, maka semakin dia dihormati dan ditaati. Orang tidak berani berbicara di hadapannya kalau ajalah, kecuali dia yang berbicara terlebih dahulu. Perhatikanlah hubungan antara Rasulullah dengan para sahabat. Tengok saja di situ hubungan Rasulullah dengan para sahabat. Ini Rasulullah dinampak sebagai seorang yang haibah, ya, seorang yang maknanya yang dihormatilah. Okey. Baginda dan hubungan antara Rasulullah dengan para sahabat baginda dan sebagaimana keterangan utusan Quraisy Urwah bin Mas'ud selepas menandatangani perjanjian Al-Hudaybiyah. Nah, bila ditanyalah kepada Urwah bin Mas'ud ni dalam sebelum menandatangani perjanjian Hudaybiyah tu, ditanya kepada dia, bila ditanya kepada dia tentang Nabi Muhammad, dia akan siapa? Urwah bin Mas'ud ni akan menjawab, "Iza takallamu khafadu aswatahum indahum." Mana bagaimanakah Rasulullah dengan para sahabat dia? Ditanya Urwah bagaimanakah Rasulullah dengan para sahabat dia, dia kata, dan apabila mereka, yakni para sahabat itu berbicara, bercakap kepadanya, mereka merendahkan suara-suara mereka. Tanda haibah lah. Tanda mereka hormat kepada Rasulullah. Iza takallamu khafadu aswatahum indah. Di bawah ni ada pengertian Quraisy. Apa dia Quraisy? Itu satu kaum lah. Itu nama kabilah asal. Kabilah asal Nabi Quraisy. Kabilah asal dia ialah Quraisy. Kabilah lah. Kaum lah. Kabilah tu kaum lah. Satu kaum. Kabilah. Kabilah cakap Arab. Kabilah cakap Arab. Kaum kita sebut, kita terjemah dengan kaum. Okey. Nombor 53. Ini ialah sebahagian daripada sebuah hadis panjang dan perincian kisah mengenai perjanjian Hudaybiyah ni. Hadisnya sebenarnya panjang tapi dia ambil ujung-ujung saja. Nak menyatakan tentang bagaimana para sahabat menghormati, menunjukkan haibah mereka kepada Nabi mereka. Itu dia ambil hadis ujung-ujung saja. Padahal hadis ini adalah panjang. Nombor 54. Semua itu disebabkan oleh rasa hormat. Hormat sahabat kepada baginda. Ada didapati bahawa jika seorang raja dihormati oleh orang bawahnya, maka tiada seorang pun boleh berkata-kata di majlisnya dan di waktu kehadirannya kerana rasa takut terhadap kekuasaannya. Raja-raja memerlukan syafaat pertolongan kerana kelemahan dan kekurangan ilmu, kuasa dan kekuatan mereka. Allah yang maha sempurna dalam kekuasaan, kekuatan dan ilmu tidak memerlukan syafaat. Memanglah raja-raja makna selain daripada Allah tu mana memerlukan syafaat. Allah tidak memerlukan syafaat. Kerana itulah syafaat di sisi Allah hanya boleh dilakukan dengan izinnya. Namun di sisi raja-raja, syafaat diizinkan dengan atau tanpa izin dari raja itu sendiri. Contohnya orang yang dekat kepada raja boleh memberi syafaat tanpa izin daripada raja. Lihatlah di dalam kitab yang disebutkan di bawah. Okey, kita lihat syarat-syarat syafaat. Syarat-syarat pengesahan syafaat. Nombor 55. Terdapat 6 syafaat yang diizinkan oleh Allah.
Nabi SAW diberi keutamaan dengan 3 dari syafaat tersebut. Semua ni ada 6, 3 daripadanya ialah untuk Nabi kita. 3 daripadanya untuk Nabi kita. Semua 6, semua 6 syarat-syarat pengesahan syafaat. Pertama, syafaat Nabi untuk ahlul mauqif. Yang kita sebut tadi tu, cerita dia tu. Syafaat Nabi untuk ahlul mauqif yang dikenali dengan asy-syafa'ah Nabi yang terbesar, syafa'atul uzma, yang dikenali dengan nama asy-syafa'atul uzma. Syafaat Nabi untuk ahlul mauqif yang dikenali dengan asy-syafa'atul uzma, iaitu syafaat Nabi yang terbesar. Dan ini adalah sebahagian daripada maqam kemuliaan dan kepujian, maqam al-mahmud, yang dengannya Nabi diunggulkan dan yang dengannya baginda akan dimuliakan oleh seluruh makhluk. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya ayat wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu, wahai manusia, sedangkan Muhammad itu, anta tu makna Muhammad, berada di kalangan mereka. Kita lihat syafa'atul uzma tadi tu, mana cerita yang saya sebut tadi, yang mana ahlul mauqif pergi mengadu daripada seorang nabi kepada seorang nabi, minta supaya percepatkan hisab, menghisab mereka sebab mereka tak tahan lagi dengan keadaan yang mereka tanggung, kesusahan, kepayahan yang mereka tanggung yang berada di padang mahsyar itu. Maka akhirnya Nabi kita lah yang menyelamatkan, memberi syafaat dengan memohon kepada Allah, sujud kepada Allah, memuji Allah, sujud kepada Allah, memuji Allah, sampai akhirnya Allah ucapkan apa? Irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Irfa' ra'saka wa qul yusma' washfa' tushaffa. Nabi kita pun diberikan syafaat. Syafaat Nabi untuk ahlul jannah, untuk memasuki al-jannah. Syafaat Nabi untuk ahlul jannah. Nabi beri syafaat kepada ahli syurga untuk masuk syurga. Ketiga, syafaat Nabi di sisi Allah untuk mengurangkan azab bapa saudaranya Abu Talib yang telah melindungi dan mendukung perjuangannya. Nabi SAW dia akan ditempatkan di bahagian neraka yang paling cetek, mana ada disebutkan neraka yang paling cetek ataupun dikatakan seksa yang paling ringan. Bapak dia ada aman fatrah. Fatrah ni makna sebab tak ada Nabi lagi masa tu. Tak ada Nabi lagi. Dia tu zaman fatrah lah, dipanggil zaman tu. Macam terpulanglah kepada Allah. Maknanya Allah nak letakkan di mana. Okey. Syafaat Nabi di sisi Allah untuk mengurangkan azab bapa saudaranya. Abu Talib. Dikatakan azab yang paling ringan lah yang disebutkan di dalam hadis itu ialah dengan meletakkan di tapak kaki itu macam kasut, macam sereka lah letak kat tapak kaki, tapi menggelegak otak ni menggelegak. Gelegak sampai ke otak dia. Jadi ini tiga syafaat yang dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain-lain syafaat tidak dihadkan kepada Nabi Muhammad, tidak dihadkan kepada Nabi. Syafaat Nabi di sisi Allah bahawa dia tidak akan mencampakkan ke dalam neraka orang yang layak mendapatkan. Mana orang yang memang layak dia masuk neraka, tapi dengan Allah bagi syafaat. Kuasa syafaat itu kepada Nabi sehingga dia boleh masukkan.
Sebab Nabi dia masa diceritakan masa di mahsyar kan. Nabi-nabi semua, nabi-nabi untuk umat-umat dia tu, semuanya nabi-nabi lah. Makna termasuk nabi kita juga dibuat macam satu tempat duduk ataupun kita kata menara ke apa begitulah untuk nak tengok umat-umat dia ni, dibuat daripada emas. Tiap-tiap nabi duduk atas tu. Nabi kita dia tak duduk atas tu. Nabi kita tak duduk, dia duduk di bawah, duduk tunggu umat dia. Tunggu umat dia, dia sayang, dia kesian, dia takut. Nabi lain semua duduk atas tempat emas dia tak duduk. Dia tunggu kita, dia tengok kita, mana dia umat dia. Tapi umat dia tak nak ingat kepada dia. Macam mana tu? Kita kalau kita ingat, sedih kita. Sebab kita kadang-kadang kalau kita sebut Nabi, kita ingat segala apa yang dia buat kat kita. Apa kelebihan-kelebihan yang menyebabkan umat dia mendapat itu semua. Kita rasa sedih sebab kita tak buat yang sepatutnya untuk dia. Kan? Kita tak banyak salawat pada dia, kita abaikan dia. Kan? Kita tak mengikut sunnah dia. Tu mana kita abaikan dia, tak ikut sunnah dia. Banyak sunnah-sunnah dia yang kita abaikan, kita nilai. Kan? Tapi Nabi kita tetap sayang kepada kita. Sampai dikatakan dia tak nak umat dia seorang pun duduk dalam neraka. Di akhir dengan syafaat dia tu, sampai akhir sekali, walaupun orang tu ada sedikit di dalam hati dia, sebesar zarah dalam hati dia ada iman, ingat kepada Allah, dia boleh masuk syurga. Begitu sekali. Jadi kita nak harap yang last tu ke? Tak mau ni takut masuk neraka dulu sampai hitam legam dah. Apa ni? Saya nak dapat syafaat Nabi kan. No, okay? Kita tak nak lah. Biarlah kita buat yang terbaik. Kita ikut ajaran dia, kita ikut nasihat dia. Kita ikut akhlak yang ditunjuk, akhlak yang diarahkan supaya kita berakhlak seperti itu. Syafaatnya mengeluarkan orang-orang yang berdosa dari siksa neraka. Syafaat Nabi mengeluarkan orang yang berdosa dari siksa neraka. Jadi kalau dikata di atas tidak dihadkan kepada Nabi Muhammad, jadi siapa lagi yang boleh beri syafaat selain daripada Nabi? Para malaikat boleh beri syafaat. Orang-orang yang soleh, para syuhada, para ulama boleh beri syafaat. Jadi mungkin mereka termasuk di sini. Malaikat, ulama, para syuhada, orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah suka, Allah redha. Allah suka pada dia. Suka pada kerja atau perbuatan dia, akan boleh beri syafaat. Keenam, syafaat untuk meninggikan darjat orang-orang beriman yang berupa doa Nabi kepada orang-orang beriman dan doa orang-orang beriman untuk sesama mereka. Ini syafaat untuk meninggikan darjat orang-orang beriman yang berupa doa Nabi kepada orang-orang beriman dan doa orang-orang beriman untuk sesama mereka. Doa orang beriman untuk sesama orang beriman itu juga makna boleh syafaat, boleh beri syafaat sama-sama orang beriman. Okey, di bawah tu tentang inilah, tentang apa ni, buku rujukan mereka atau hadis rujukan mereka yang akan mendapat syafaat seperti disebutkan di atas adalah mereka yang diredai, disukai Allah. Syafaat yang dibatalkan, tidak diterima ialah syafaat terhadap orang yang tidak diredai oleh Allah. Kalau orang yang diredai oleh Allah, syafaat dia mendapat syafaat. Kalau yang tidak diredai oleh Allah, tidak akan mendapat syafaat.
Allah SWT telah menjelaskan bahawa dia tidak mengizinkan syafaat melainkan untuk orang yang diizinkannya. Tadilah kepada Rasulullah sendiri, kepada para nabi, kepada malaikat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang soleh, kepada para ulama, ya. Anak-anak yang meninggal. Yang ada disebutkan juga. Okey. Telah menjelaskan bahawa dia tidak mengizinkan syafaat melainkan untuk orang-orang yang diizinkannya dan yang dan ucapannya diterima, dan untuk orang yang diredainya, dan ke atas orang-orang yang layak diberi syafaat. Sungguhnya Allah hanya mengabulkan syafaat terhadap asy-syafi'. Syafi' orang yang beri syafaat, dan al-masyfu'u lahu, orang yang diberi syafaat. Syafi' orang yang beri syafaat. Katalah Nabi beri syafaat. Kemudian kita ni yang beri, dia bagi syafaat kepada kita ni dia panggil al-masyfu'u lahu. Katalah orang siapa? Orang alim. Dia beri syafaat, dia nama Syafi'. Dan orang yang dia minta supaya beri syafaat tu al-masyfu'u lahu. Orang yang diberi syafaat, yang diredainya. Al-masyfu'u lahu. Tu ada di dalam tu, dia tulis dalam Romanize. Asy-syafi' tu orang yang memberi syafaat. Al-masyfu'u lahu yang diberi syafaat, yang diredainya. Dengan demikian, berhala-berhala sembahan kaum musyrikin tidak dapat memberi syafaat. Tak dapat memberi syafaat. Dan mereka inilah penegah, menjadi penegah di sisi Allah kerana Allah tidak meredainya. Nah, berhala-berhala tu mana dia boleh bagi syafaat? Para nabi dan orang-orang soleh tidak dapat mensyafaati orang-orang musyrikin kerana mereka kaum musyrikin tidak diredai Allah. Jadi dua perkara. Mana? Orang yang diredai Allah, orang yang diizinkan oleh Allah, orang yang diredai Allah. Dua perkara yang berhubung dengan syafaat. Yang diizin pula diredai oleh Allah. Nombor 56 tadi, syarat-syarat tersebut dinyatakan dalam ayat berikut. Dalam ayat Surah Al-Baqarah, ayat kursi sendiri, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Kemudian ayat lagi dalam surah Taha, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari ini tiada berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meredai perkataannya. Nak dua di sini ada, iaitu Allah beri izin dan Allah redha kepada kata-katanya. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 28, la yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberi syafaat melainkan pada orang yang diredai Allah. Mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai oleh Allah. Seorang tu dia boleh bagi syafaat, tapi kalau dia beri syafaat itu kepada orang yang tidak diredai Allah, tak jadilah. La yashfa'una illa liman irtada. Tak jadi. Tak ada orang. Kita tolaklah. Tertolaklah sebab Allah tak redha dia, tak redha kepada orang yang nak diberi syafaat tu, kan? Macam tadilah orang sembah berhala, mana Allah redha dia? Kalau seseorang nak bagi syafaat kepada orang yang sembah berhala, mana boleh? Macam Nabi lah nak bagi syafaat kepada pak saudara dia tu. Nak beri syafaat, orang kata kalau sepenuhnya syafaat, tapi diberi sikit lah. Diberi sikit oleh Allah, cuma diringankan saja.
ingat. Oleh kerana itu, supaya syafaah yang dimohonkan itu sah, maka ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Saya ingat bila kita sebut syafaah, man zallazi yashfa'u, kena ingatlah contoh-contoh ni yang kita sebut hari ini. Syarat-syarat pengesahan syafaat. Syarat dia apa? Syafaat yang dipohonkan, supaya syafaat dan dipohonkan itu sah, maka ada 3 syarat. Pertama, mendapat keizinan Allah. Seperti mana yang ayat kursi ini sebut, man zallazi yashfa'u 'indahu illa biizni. Mana? Tak ada syafaat, tak diberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Mendapat keizinan Allah. Kedua, Allah redha terhadap orang yang diizinkannya itu. Allah redha terhadap orang yang diizinnya memberi syafaat. Allah redha kat dia, orang yang beri syafaat. Dan juga Allah redha terhadap orang yang dimohonkan syafaat tersebut untuk dia. Masyfu' lahu tadi. Yang kedua, untuk syafi', Allah redha juga. Al-masyfu' lahu pun Allah redha. Dua-dua. Izin Allah, orang yang Allah beri kuasa untuk beri syafaat tu pun Allah redha, yang didoakan kepada dia untuk dapat syafaat pun Allah redha. Faham tak? Katalah seorang soleh, dia nak beri syafaat, dia syafi' lah nama dia, syafi'. Allah redha dia. Dia orang soleh, Allah redha dia. Dia ni nak bagi syafaat kepada orang yang durhaka kepada Allah. Orang yang ketiga, orang yang kedua. Allah tak redha, tak boleh lah. Walaupun Allah izin dia. Macam seorang anak. Orang anak ada yang Siapa nak bagi dia mak dia asalnya orang yang elok. Tapi dia nak mak dia dia beri syafaat. Allah redha ke tak? Itu terpulang kepada Allah. Kalau Allah redha, dia dapat syafaat. Kalau Allah tak redha, kita tak boleh nak nilai. Kita tak boleh nilai. Allah tak redha mak dia. Allah tak redha mak dia. Anak dia okey. Ini ada kisah banyak yang sekolah mak ni kita elok lah. Anak baik. Mak memang kita elok lah. Itu pulang kepada Allah lah, kita tak tahu lah. Kita nilainya. Kan? Okey, jadi supaya syafaat yang dipohonkan itu sah, mana pertama hendaklah mendapat keizinan Allah. Yang kedua, Allah redha terhadap asy-syafi'. Syafi' mana orang yang memberi syafaat. Juga Allah redha terhadap al-masyfu' lahu, orang yang kita mohon syafaat untuk dia. 3 syarat ini. Okey, ni saya ada rujuk daripada sebuah kitab. Ada beberapa jenis syafaat. Ada 6 ke syafaat di sini. Mungkin tak sempat dah nak ni. Tak sempat nak diterangkan sekarang. Mungkin boleh terangkan 1-2 kot yang sudah kita baca tadilah. Ini dikatakan bentuk syafaat ini disebut oleh beberapa ulama, itu Qadhi Iyad, Imam Nawawi, disebut juga oleh Al-Qurtubi, disebut juga oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Mana? Kan Ibnu Katsir yang mengarang tafsir tu. Jadi 4 orang ni menyatakan bahawa syafaat yang pertama, yang terbesar yang kita sebut tadi tu, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar
adalah syafaat melepaskan seluruh makhluk daripada siksaan zahir dan batin. Kan? Siksaan zahir dan batin. Zahir terseksa. Matahari duduk singgai atas kepala, dan batin mana hati hati nurani mereka inilah rasa gundah, rasa susah, rasa itu maknanya. Ini adalah syafaat melepaskan seluruh makhluk daripada siksaan zahir dan batin sementara menunggu bermula proses hisab. Yang kita sebut tadilah asy-syafa'atul uzma. Seluruh makhluk termasuk para nabi dan rasul, tidak ada yang berani meminta agar Allah memulakan hisab, kan? Kita faham tadi siapa? Rasulullah lah yang berani pergi memohon kepada Allah supaya cepat-cepatlah dilakukan hisab kepada manusia pada ketika itu. Cara dia, Rasulullah minta kepada Allah macam mana? Rasulullah dia pergi kepada arash Allah, dia sujud, dia puji Allah, dia tasbih kepada Allah dengan pelbagai pujian yang sangat indah. Kemudian akhirnya Allah berkenan mengkabulkan permintaan baginda untuk memulakan hisab. Itu yang pertama-tama, syafaat pertama, iaitu asy-syafa'atul uzma nama dia. Uzma, azim. Asy-syafaat yang kedua, syafaat Rasulullah untuk orang yang pahala mereka sama berat dengan dosa mereka. Maka mereka diperkenankan masuk syurga dengan syafaat Rasulullah. Itu apa yang kita kenali sebagai Ashabul A'raf, kan? Kita ada baca surah Al-A'raf. Apa makna A'raf? Itu satu tempat tinggi yang mana di situ ditempatkan orang-orang yang dosa pahala dia sama banyak. Dosa pahala sama banyak. Aduk situ dulu, tunggu situ dulu. Dia dapat melihat keadaan orang dalam syurga, dia dapat melihat keadaan orang di neraka. Dia boleh berdialog pula. Dengan orang dalam syurga dan neraka. Lama dia duduk situ. Sehingga Rasulullah memberi syafaat. Barulah dia boleh masuk syurga. Itu syafaat kedua. Itu syafaat Rasulullah untuk orang yang pahala mereka sama berat dengan dosa mereka. Maka mereka diperkenankan masuk syurga dengan syafaat Rasulullah. Syafaat ketiga. Pembahagian begini senang juga kita ingat, kan? Syafaat ketiga, syafaat baginda untuk orang yang telah diperintahkan masuk neraka. Syafaat baginda untuk orang yang telah diperintahkan masuk neraka agar dibatalkan perintah itu. Dibatalkan perintah masuk surga tu. Rasulullah ada syafaat untuk membatalkan perintah orang yang diperintahkan masuk surga. Syafaat Rasul ni kuat, boleh perintahkan. Yang masuk Islam nama Allah. Mak dia, ibu bapa dia bukan Islam. Mak dia mati dalam keadaan Islam. Anak dia seorang ulama. Katalah istilah dia. Pulanglah. Kalau dia minta, kalau Allah izinkan. Tapi dia bukan Islam, bukan orang yang diredai oleh Allah, kan? Dia bukan Islam. Tidak diredai oleh Allah, memang masuk neraka dah. Tapi kalau kita tak tahu itu semuanya kuasa Allah. Kita tak boleh nak hukum. Kuasa Allah. Okey. Kedua-dua bentuk syafaat ini terdapat di dalam hadis riwayat Al-Hafiz bin Abi Dunya daripada Ibnu Abbas. Okey. Okey, yang boleh beri syafaat kita kata tadi ialah siapa? Yang boleh beri syafaat ialah para nabi, malaikat dan orang-orang beriman, para syuhada, ulama, orang-orang yang soleh. Namun tetap kena dapat keizinan daripada Allah juga.
apa-apa pun. Namun, Sebab ini Allah yang akan menilai boleh tak bagi orang tu, boleh ke tidak. ya. Berdasarkan tadi yang dikatakan tadi lah, kalau dia tak menepati ciri-ciri Allah nak, dia tak boleh lah. Macam kita lah, kita tak diredai. tak diredai. Kita mohon, memang boleh mohon. Tapi kalau Allah kata tak boleh lah. Kita tak boleh cakap apa-apa pun. Gitu maksudnya. Kita faham sangat tu, Tata. Dan jelas. Okey, kita lihat sedikit keadaan Rasulullah pada hari itu. Saya baca sikit ni. Pada hari kiamat, Allah meletakkan membar yang saya sebut tadi. Membar daripada emas untuk para nabi. Nabi duduk atas membar. Hari itu masing-masing ada membar daripada emas. Nabi-nabi lain semua duduk atas membar. Nabi kata, aku tidak duduk kerana aku terus berdiri di hadapan Allah untuk membela umatku. Aku sangat takut Allah memerintahkan aku masuk ke syurga yang menyebab aku meninggalkan mereka di belakang aku. Tak sanggup dia. Tinggal kita, umat dia di belakang. Dia tunggu. Tengok. Itu Nabi kita. Tak sayang kita kat dia. Aku berkata, ya Tuhan. Apa Nabi sebut dalam hadis dia lah. Ya Tuhan, umatku. Kita dengar dalam serta Nabi sebut. Mana ummati itu. Umatku. Allah berfirman. Wahai Muhammad, apa yang engkau ingin agar aku lakukan kepada umatmu? Rasulullah menjawab, percepatkan hisab mereka, ya Allah. Yang tadilah. Kemudian, lalu umatku dipanggil untuk menjalani hisab. Ada yang masuk syurga dengan rahmat Allah, yang lain masuk syurga dengan syafaatku. Mana yang masuk syurga dengan rahmat Allah tu, maknanya dengan amalan-amalan kita lah yang baik apa semua. Yang lain masuk syurga dengan syafaatku. Maksudnya, yang lain ni masuk neraka dululah. Lepas tu barulah Rasulullah dengan syafaat dia tarik keluar. Aku terus beri syafaat. Kepada akhirnya diserahkan kepada aku lembaran daftar nama-nama orang yang ditetapkan masuk neraka. Dah ada dah nama tetap dah masuk neraka. Malik penjaga neraka berkata kepadaku, wahai Muhammad, engkau tidak meninggalkan sedikit pun kemurkaan Tuhanmu menyentuh umatmu. Maknanya dengan syafaat dia ditarik keluar habis. Yang masuk neraka pun dia tarik masuk dalam syurga. Walau ada sedikit sebesar zarah keimanan. Ya? Dia? Oh. Cakap dengan siapa tu? Okey, saya rasa setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan lihat syafaat yang keempat ya. Yang kita dapat catatan daripada Qadhi Iyad, Imam Nawawi dan Al-Qurtubi juga Al-Hafiz Ibn Katsir. Syafaat yang keempat. Kita boleh ingat 1, 2, 3. Satu tadi Asy-Syafa'atul Uzma. Syafaat yang besar tu. Yang kedua Syafaat Rasulullah. Syafaat kepada orang yang kejahatan dia dengan kebaikan dia sama berat. Itu yang dikenali dengan Ashabul A'raf. Dalam surah A'raf tu ada disebutkan. Dan ketiga, itu orang yang memang sudah ditetap dah masuk neraka. Dengan syafaat Nabi kita, dia boleh tarik keluar untuk masuk ke syurga. InsyaAllah kita akan sambung syafaat yang keempat. Kita baru sampai kepada ayat yang keempat. Itulah. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Perkataan syafaat tu menjadi perkara yang perlu kita pegang. Bila kita baca ayat kursi tu, kita ingatlah syafaat, apa yang berkaitan dengan syafaat. Okey. Syafaat dia kena ada sah, kena ada 3 dengan izin Allah. Kedua, orang yang beri syafaat diredai oleh Allah. Orang yang diberi syafaat kepada dia pun, orang yang syafaat minta supaya beri syafaat pun kena dengan redha Allah. Ya. Macam seolah rukun lah.
Kena ada tiga-tiga tu barulah syafaat itu diterima. Okey, insya-Allah kita berhenti setakat InsyaAllah. yang kelima. Dalam keempat dah habis, yang kelima mengenai ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ayat yang kelima. Juga Okey. okey. InsyaAllah. Okey, kita sambung. Ini kita tak boleh belajar cepat, Ustazah. Ya. Kita tak boleh belajar dengan cepat. Sekali jalan tak boleh. Kita mesti ada kefahaman. Mendalam betul-betul. Okey? Yalah, terutama kepada ayat-ayat yang kita lazim selalu baca kan. Apa kita baca kita tak faham kan. Ni bukan macam kita dengar macam cerita-cerita Rasulullah yang kita baca semalam, kita boleh faham dengan segera. Tak boleh. Ini kita kena apa kata orang, betul-betul fahamlah apa makna dia. Apa di sebalik pemberian di sebalik kata-kata tu. Kan? Very detail lah. Selain daripada itu, daripada ayat kursi ini juga hendaklah kita melazimi dalam doa kita, iaitu dengan memohon ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Itulah dia kata banyak perkara-perkara berat. Itulah ayat yang paling agung. Banyak perkara-perkara berat. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kalau paling agung ni paling top sekali lah. Okey. Itu yang kita nak faham betul tu. Ya betul. Okey. Tak ada apa dah. Tak ada apa nak dikongsi dah. Kita nak kalau dapat kita nak kalau dapat saya suka ada feedback daripada kawan-kawan yang mungkin ada pergi ke kelas ni kan kita dapatlah sikit apa kata orang ilmu lagi kan. Kadang-kadang kita pun tertinggal juga kan Ustazah kan. Kalau ada sesiapa sahabat-sahabat yang pergi tempat lain ada dengar kita ada maklumat, kita mai cerita, kita perbincang, bagus juga lah. Tapi kan Ustaz Karamuddin, Ustazah ingat Ustaz Karamuddin? Ustaz Karamuddin yang dulu mengajar kat tempat Ustazah. Dia kalau Karimuddin. Dia kalau bagi explanation memang very detail lah. Saya ikuti dia juga lah. Satu-satu benda dia mentadabur ayat sahaja. Lama juga Ustazah. Berulang-ulang kali. Dia sendiri pun pergi belajar, dia kata lepas tu dapat dia beritahu lagi. Kemudahan Ustazah. Ustazah ada rujuk kepada buku-buku lain kan? Bukan Ustazah tu kan? Ya. Ya. Ya kita kena ada buku ni nampak dah ni. Buku ni. Tak sampai lagi ni. Rujuk pada buku ni. Tebal. Ya. Dia kena ada rujukan. Benda baca di sini, benda-benda yang orang baca. Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Benda-benda berkesempatan, berpeluang, ada masa peluang. Benda-benda ada masa peluang. Benda dia. Sampai muka surat 300 je. Sampai dah. Dia kata sampai dah. Ni. Buku tebal ni. Benda sampai muka surat berapa dah? Muka surat berapa dah? Berhenti. Tu berhenti dah. Tak ada sampai je. Ustaz Deris tu kan yang masjid tu kan? Ustaz Awak berhenti. Awak berhenti, Cik Mun tanya awak berhenti. Awak berhenti. Tukar Ustaz. Tukar. Yang tukar Ustaz dia kan? Kemudian Mas kahwin
Oh, dah kahwin Nabi. Dia Saya berhenti. tulis Ustaz Muaz kahwin Nabi. Tak ada ganti. Panggil lah balik, jemput lah balik, rayu lah balik, pujuk lah balik. Pujuk rayu lah balik. Tak apalah. InsyaAllah kot nanti bila-bila benda minta lah supaya buku ni kita sambung. Lanjutkan. Kalau dah tak berhenti, tahu. kalau dah berhenti setengah Masa jalan. adalah. Kan? Tengoklah macam mana. Ya, kita rasa puas hati kita tamat satu buku kan. Saya tak mau macam tu. Satu batu buku saya- kita bagi tamat, kita puas hati. Kita baca itu kan buku tu. Besar apa ni? Ya, Dia dia rasa puas. Rasa puas. dia Bila kita pasti rujuk ada balik. dari awal, kadang-kadang yang di hujung dia bangkitkan balik yang awal tu. Jadi kita dapatkan kalau setengah jalan tu macam memang tak InsyaAllah apa lah. mudah-mudahan. Doakan mudah-mudahan dapat teruskan. Terima kasih. Ya Allah, ni pun dah syukur. Alhamdulillah. Kita doakan. Kita doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduhu ilaina 'inda hajatina ilayhi wa la tunsinahu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, simpankanlah apa yang kami pelajari pada hari ini dan kembalikanlah ia kepada kami ketika kami memerlukannya. Janganlah engkau jadikan masukkan kami di kalangan orang yang lupa. Kita ambil Asmaul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Walakal hamdu antal qayyumus samawati wal ard wa ma fihin. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma qadhif fi qulubina raja'ak waqta' raja'ana amman siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma antal alim bi sarairina fa aslihha wa antal alimu bi uyubina fasturha wa antal alimu bi hawaijina faqdiha. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup, ya Hayyu, lagi maha berdiri sendiri, ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Segala puji milikmu, engkaulah yang maha menegakkan, menguruskan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Hanya kepadamu kami mengadu dan memohon pertolongan. Tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, masukkanlah ke dalam hati kami harapan kepadamu. Ya Allah, masukkanlah ke dalam hati kami harapan kepadamu dan putuskanlah harapan kami bergantung kepada selainmu, agar kami tidak mengharap kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, engkaulah yang maha mengetahui rahsia kami. Ya Allah, engkaulah yang maha mengetahui rahsia kami, maka peliharalah ia. Engkaulah yang maha mengetahui segala aib kami. Engkaulah yang maha mengetahui segala aib kami, maka tutuplah ia, ya Allah. Engkaulah yang maha mengetahui segala keperluan kami, maka penuhilah ia. Engkaulah yang maha mengetahui segala keperluan kami, hajat kami, ya Allah, maka penuhilah ia. Engkaulah yang maha mengetahui segala keperluan dan hajat kami, maka penuhilah ia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
تقبل يا كريم.